Orang yang suka bercakap aib orang di media sosial ke, bersembang ke, orang yang suka kecam orang di media sosial, komen-komen semua maki hamun, pantang orang buat silap, orang-orang ni siapa? Mereka adalah ahli syurga. Faham tak? Orang yang duk maki orang dekat Facebook, dekat Instagram tu, yang duk cerita buruk orang tak habis-habis, mereka ni siapa? Yang duk kecam orang ni siapa? Ahli syurga. Sebab mereka dah confirm mereka masuk syurga lah, mereka berani bantai orang, kecam orang, burukkan orang. Faham tak ni? Siapa yang rasa macam ahli syurga, mulai malam ni boleh pi maki hamun orang, boleh pi cerita buruk orang. Mengumpat yang diharuskan, menyebut kejahatan orang yang telah masyhur akan fasiknya itu. Ya. Jadi orang tu orang masyhur seperti artis yang popular. Nah, maka kita diharuskan menceritakan kefasikan orang-orang masyhur ini supaya orang lain tak menjadi ikutan. Orang masyhur ni seperti artis tu, contohnya adalah orang-orang yang suka dijadikan idola oleh peminat-peminatnya. Sedangkan banyak benda-benda fasik yang dia buat. Contohnya, bukanlah semua artis macam tu. Ada artis yang baik, ada artis yang soleh dan solehah. Ya. Jadi ini 6 umpat yang diharuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hujurat
Ayat yang ke-12 mafhumnya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu kebanyakan daripada sangka. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu mengintai-ngintai, yakni mencari kesalahan orang lain. Dan jangan kamu mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Apakah kamu suka makan daging salah seorang saudara kamu yang telah mati, sedangkan perkara itu sangat kamu benci? Bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha kasih dan sayang. Yang saya muliakan pengerusi serta jawatan kuasa surau Madinatul Anbiya, Perumahan Kastam Bukit Gelugo, Pulau Pinang, tuan-tuan imam, para muazzin, para siak surau, muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Yang pertamanya, saya mempersilakan untuk semua kalau boleh duduk di depan saya yang kosong ni. Kesian penuh dengan jin Islam ni. Tolong mari yang belakang mari ke depan semua. Yang keduanya, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat dalam keadaan di hadapannya kosong, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam akan pacakkan sesuatu di hadapannya, sama ada tombaknya atau busur panahnya. Imam kalau di hadapannya tidak diletakkan sesuatu, solatnya sah tetapi makruh. Solatnya sah tapi makruh. Meletakkan sesuatu di depan kita ketika solat itu dalam bab fiqh namanya sutrah. Sutrah dalam mazhab kita Syafi'i adalah sunat muakkad yang sangat dituntut. Adapun dalam sebahagian mazhab yang lain, ada yang mewajibkan sutrah tersebut. Samalah juga kalau makmum atau jemaah solat sunat sorang-sorang, dalam keadaan yang lapang, tidak ada sesuatu sutrah di hadapannya, solatnya sah tetapi makruh. Sebab itu para ulama kalau mereka masuk dalam masjid atau surau, kalau mereka nak solat sunat, mereka akan solat di belakang-belakang tiang ni. Sehingga kan mereka digelar ashabul imad, iaitu penghuni-penghuni tiang. Kalau tiang penuh, ada orang solat, mereka akan pergi ke depan untuk solat, menjadikan dinding-dinding depan tu sebagai sutrah. Kalau dinding depan pun penuh, mereka akan solat di belakang orang lain. Orang yang duduk berwirid ataupun orang lain yang sedang solat sunat, mereka akan solat sunat di belakang orang itu, maka orang itu menjadi sutrah bagi mereka. Ini sunnah, ya. Dan yang ketiganya, ini perkongsian ilmu sebenarnya, ya. Yang ketiganya adalah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas memberi salam pada solat subuh dan maghrib sahaja, baginda tidak mengubah kedudukan kakinya sehingga selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali selepas subuh dan maghrib.
Adapun 10 kali itu tidak dibaca pada 3 solat yang lain. Kalau imam baca 3 kali pun dapat pahala, tapi tidak sunnah. Nabi tak pernah baca 3 kali pada subuh, lepas subuh dan maghrib. Habis 10 kali itu barulah baginda ubahkan kedudukan kakinya. Daripada kebanyakan hadis, Nabi SAW akan pusing terus duduk menghadap jemaah macam saya duduk sekarang ni. Dia akan menghadap terus ke makmum kerana baginda sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang di belakangnya. Memuliakan orang di belakangnya dengan maksud tidak menghadapkan punggungnya kepada orang belakang. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga imam itu pusing dalam keadaan bahu kanannya ke makmum, bahu kirinya ke kiblat, mana menghadap ke sana. Tetapi kebanyakan hadis Nabi SAW akan terus pusing menghadap kepada makmum. Barulah baginda baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Jadi walaupun nampak simple, walaupun nampak mudah, kalau tidak ada hikmah yang besar, nescaya baginda SAW tidak akan melaksanakannya. Kita akan jumpa hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Tengok dalam Syarah Fathul Bari. Menyebut bahawa hadis yang menyebut orang yang kekal duduk dengan wiridnya selepas solat, selepas salam tu, kekal duduk wiridnya sehingga selesai wirid, pahalanya sama seperti orang yang sedang solat. Ya. Secepat mana pun kita nak habis, sesibuk mana pun urusan dunia kita, jangan tinggalkan wirid-wirid yang asas yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Kalau subuh dengan maghrib sebelum Allahumma antas salam tu, la ilaha syarikalah tadi 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kemudian Allahumma antas salam, bacaan ayatul kursi 3 kul, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini yang asas, ya. Muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat yang saya bacakan daripada Suratul Hujurat, ayat yang ke-12, yang berkaitan dengan tajuk ceramah kita pada malam ini. Tajuknya pun menarik. Aib, buka aib yang diperbolehkan. Pada asasnya, pada dasarnya, tidak ada satu aib pun yang dibenarkan kita buka kepada orang ramai, apa saja, sama ada aib diri kita sendiri ataupun aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubat orang yang membuka aibnya sendiri dalam keadaan Allah telah pun menutup aibnya itu. Maka sebab itu ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zann, hindarilah kamu, jauhilah kamu kebanyakan daripada sangka. Inna ba'dadh-dhanni ithim, sesungguhnya sebahagian daripada sangka itu adalah dosa. Kerana apa? Daripada sangka inilah lahirnya perasaan nak tahu. Bila datang sangka, dia akan datang yang kedua. Langkah yang kedua, dia datang perasaan nak tahu. Maka Allah berfirman lagi, wala tajassasu, jangan kamu mengintai, mencari kesalahan orang lain. Tajassasu, sebab tu dalam bahasa Arab, jasus itu maknanya spy. Jasus tu maknanya spy atau SB. Wala tajassasu,
Jasus maknanya spy atau SB. Ya. Ataupun dalam bahasa Arab yang lain disebut mukhabarat. Mukhabarat ni adalah pencari berita, juga dimaksudkan dengan spy. Wala tajassasu, jangan sibuk mengintai-ngintai kesalahan orang, cari salah. Ustaz Muhammad James, ya, oleh sebab serbannya besar, pakai jubah, dia semayang belakang tok imam yang bukan ustaz, dia fokus pada bacaan imam tu bukan sebab khusyuk, tapi sebab cari salah tok imam. Pasal apa cari salah tok imam? Sebab sombong, dia ustaz. Engkau bukan ustaz, siapa suruh kau naik jadi imam? Lalu dia fokus pada bacaan imam tu untuk mencari salah, bukan nak khusyuk. Ketika Ustaz Muhammad James sedang mencari salah tu imam tu, dia lupa solat dia tu pun belum tentu Allah terima. Kita ni bila bercakap buruk orang, kita terlupa buruk kita. Wali Allah Syekh Ibrahim Adham rahimahullahu ta'ala, ketika orang ramai datang bertanya kepada dia, wahai Tuan Syekh, kenapa kami berdoa tetapi doa kami tidak dimakbulkan Allah? Kata Syekh Ibrahim Adham rahimahullahu ta'ala, kerana kamu bangun di waktu pagi, kamu sibuk berbicara tentang keburukan orang lain. Maka sambungan kepada ayat tadi, bila datang sangka, kita akan pergi yang kedua apa? Yang kedua tu kita akan mula mengintai-ngintai cari salah orang. Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya, suratul Hujurat ayat ke-12. Bila mencari salah orang, mula mulut nak bercakap. Maka Allah kata yang ketiganya, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu umpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dosa ghibah. Ghibah atau mengumpat ini, ghibah itu dengan ghib. Ghibah. Dosa mengumpat ini, apa dosanya? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Dosa ghibah atau dosa mengumpat itu sama seperti makan daging saudara sendiri yang telah mati. Fakarihtumu, sedangkan perkara itu sangat kamu benci. Maka Allah kata, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabu rahim, sebenarnya Allah tu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Maka ketika mengumpat itulah dia akan datang yang keempat. Mulalah kita bercakap tentang aib orang lain, bercakap tentang keburukan orang lain. Hari ini media sosial menjadi medan untuk menyebarkan aib orang. Ya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang suka bercakap aib orang di media sosial ke, bersembang ke, orang yang suka kecam orang di media sosial, komen-komen semua maki hamun, pantang orang buat silap. Orang-orang ni siapa? Mereka adalah ahli syurga. Faham tak? Orang yang duk maki orang dekat Facebook, dekat Instagram tu, yang duk cerita buruk orang tak habis-habis, mereka ni siapa? Yang duk kecam orang ni siapa? Ahli syurga. Sebab mereka dah confirm mereka masuk syurga lah, mereka berani bantai orang, kecam orang, burukkan orang. Faham tak ni? Siapa yang rasa macam ahli syurga, mulai malam ni boleh pi maki hamun orang, boleh pi cerita buruk orang. Yang confirm syurga, boleh jadi mami jarum, boleh jadi radio buruk. Kan? Radio buruk ni apa? Suka sebab berita pasal orang. Maka sebab itu, kenapa Syekh Ibrahim Adham rahimahullah ta'ala tersebut, bila orang ramai datang tanya pada dia, kenapa kami berdoa tapi doa kami tidak dimakbulkan Allah? Sebab apa?
Kerana lalu kata Syekh Ibrahim Adham, kerana kamu bangun di waktu pagi, kamu sibuk bercerita tentang keburukan orang lain. Maka sebab itulah dalam perkara aib ini, hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Maksudnya tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain, melainkan Allah tutup aib hamba yang pertama tadi di hari kiamat, pada hari kiamat. Orang yang menutup aib saudaranya, pada hari kiamat nanti Allah akan tutup aibnya. Mafhum mukhalafah kepada hadis itu, faham kita di makna yang berlawanan di sebalik hadis itu, faham kita apa? Kita buka aib saudara kita dunia, Allah akan buka aib kita di akhirat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Bila sebut riwayat Imam Muslim, hadis riwayat daripada Al-Imam Abul Husain bin Hujjaj Muslim bin Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi, yang digelar Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab Hadis Sahih Muslim. Hadis ini hadis martabat hadis sahih. Ya. Dan juga daripada Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Barang siapa yang mencari-cari aib atau kelemahan saudaranya yang muslim, siapa yang suka mencari-cari aib saudara seislamnya, nescaya Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada dalam rumahnya sendiri. Orang yang suka mencari-cari aib saudara seislamnya, Allah pasti akan membuka aibnya walaupun di dalam aib dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dalam kitab hadis Sunan At-Tirmizi. Maka kita berhati-hati dalam kita bercakap, ya. Maka tajuk kita pada malam ini, buka aib yang diperbolehkan. Menceritakan aib seseorang dalam bentuk umum. Bentuk umum ni maknanya tanpa kita menyebutkan siapa orangnya, tanpa kita menyebutkan di mana kejadian berlaku, sebagai iktibar dan pengajaran masyarakat. Itu di antara yang diharuskan. Dalam kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab itu merupakan terjemahan dan syarah kepada Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Itu ringkasan Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada jilid yang kedua, pada juzuk yang ketiga, pada muka surat 87 hingga 89 kitab Jawi yang asal. Dia kata, ketahui olehmu bahawasanya sekalian kelakuan mengumpat itu haram dan tiada diharuskan, ya, melainkan kecuali kepada 6 perkara. Mengumpat ini adalah haram berdasarkan dalil Al-Hujurat ayat 12 tadi. Mengumpat itu hukumnya haram, kecuali ada 6 tempat yang diharuskan. Pertama iaitu mengkhabarkan akan kejahatan orang yang
menzalimi orang yang menzalimi orang lain, ya. Pertamanya menceritakan tentang kezaliman seseorang. Seperti menghukumkan ia akan dia atau mengkhabarkan akan kejahatan qadi yang zalim. Maknanya qadi yang zalim, maknanya pemerintah yang zalim. Maka yang demikian itu adalah harus. Itu menceritakan kepada orang kezaliman pemerintah. Itu 4 yang diharuskan, itu yang pertama. Ingat, menceritakan kezaliman pemerintah dengan menyerang pribadi pemerintah adalah 2 perkara yang berbeza. Menyerang pribadi pemerintah hukumnya tetap haram dan berdosa. Orang politik serang pribadi orang politik yang lain, itu haram dan berdosa. Itu sangat jelas. Edit gambar, kan, sehari pergi bubuh serban dekat kawan tu, ni haram dan berdosa. Dia ambil muka pemimpin-pemimpin negara tu, dia bubuh kepala-kepala tu dekat badan orang lain, buat bentuk karikatur kartun. Ini haram hukum dia. Kita pula tolong forward sama, kemudian jadi bahan lawak, rasa lucu dalam keadaan kita tak tahu benda tu berdosa. Itu tidak ada kelonggaran. Yang diharuskan tadi menceritakan kezaliman pemerintah secara umumnya, maknanya sebut tentang kezaliman dia, apa dia. Contoh, Perdana Menteri telah menyalahgunakan kuasanya, itu mesti diceritakan. Tetapi dia mesti diikuti, cerita tu pula berlaku, diikuti dengan setelah terbukti mengikut hukum syarak dia memang bersalah. Kalau mengikut hukum syarak terbukti dia bersalah, maknanya apa? Dia mesti dibicarakan di mahkamah. Ini syarak. Ya, bukan kita menceritakan kezaliman itu sebelum terbukti dia bersalah. Kena hati-hati. Jangan baca hukum harus kita bantai semua walaupun tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dibuktikan bersalah ataupun tidak. Ya. Dan yang kedua, harus mengkhabarkan akan kejahatan. Yang kedua itu harus mengkhabarkan akan kejahatan orang kepada orang besar atau raja, kerana sebab dengan alasan nak meminta tolong untuk menghindarkan kejahatan itu tadi. Mana kita menceritakan kejahatan seseorang kepada pemerintah untuk menyelamatkan diri kita daripada terkena kejahatan tersebut. Tadi pertama tadi harus menceritakan kezaliman atau kejahatan pemerintah. Ini kita menceritakan mengadu kejahatan seseorang kepada pemerintah sebab nak menghindarkan diri kita daripada kejahatan orang tersebut. Maka pada dasarnya memang nampak mengumpat, tapi mengumpat yang dibenarkan. Kenapa? Kerana kita mengadu pada pemerintah tadi untuk menolak segala kemungkaran atau kemaksiatan. Yang ketiga, harus mengumpat dengan tujuan meminta fatwa daripada mufti atau orang alim. Kita terpaksa cerita kejahatan orang tu, keburukan orang tu, sebab kita nak minta fatwa daripada mufti tentang kejahatan, nak minta hukum dia, nak minta apa hukumnya. Harus mengkhabarkan kejahatan orang kepada mufti kerana menuntut fatwa kepadanya. Seperti berkata seorang kepada mufti, bapaku atau saudaraku, ia menzalimi akan daku dengan berbuat kejahatan kepadaku. Apa hukumnya?
dan bagaimana untuk melepaskan diriku daripada kejahatan bapaku itu. Mana dia terpaksa cerita kejahatan bapa dia, nak minta fatwa mufti. Ni contoh dia bagi. Pada dasarnya nampak mengumpat, tapi yang diharuskan. Sebagaimana contoh yang lain, mengadu seorang perempuan kepada qadi tentang kejahatan suaminya. Maka itu mengumpat, tapi yang diharuskan. Yang keempat, umpat yang diharuskan iaitu mengingatkan orang Islam tentang kejahatan. Harus mengkhabarkan kejahatan orang kerana menakuti orang Muslim daripada akan orang Muslim daripada kejahatan orang itu. Jadi kita nak menyelamatkan orang Islam yang lain, maka kita ceritakan tentang kejahatan seseorang tadi dengan tujuan nak menyelamatkan orang. Contohnya, orang tu mengajar ajaran sesat. Datang orang lain nak mengaji dengan dia. Lalu kita ceritakan kesesatan orang tu demi menyelamatkan orang datang belajar tadi. Mengumpat, tapi yang diharuskan. Dan yang kelima, harus menyebutkan aib orang yang tidak dikenali, melainkan dengan disebutkan aibnya itu seperti si fulan yang buta, atau si fulan yang timpang, atau sebagainya. Maksud dia, kita tak kenal orang tu, tapi kita nak describe, nak gambarkan pada orang lain tak tahu. Siapa dia? Pak Mat tu. Pak Mat mana? Ada 3,300 orang Pak Mat dekat tempat kami ni. Contohnya kan. Pak Mat yang tempang kaki sebelah tu. Mengumpat, tapi diharuskan bukan dengan tujuan dia nak mengumpat, nak bagi tahu ke orang pasal nak gambarkan kepada orang Pak Mat yang mana. Contoh kan, itu mengumpat yang dibenarkan. Tapi jangan jumpa pula kawan tu dia panggil Pak Mat Tempang, Pak Mat Tempang. Hak tu haram, berdosa. Menggelar-gelarkan orang. Kalau kita gelar orang, kawan-kawan kita, contohlah kawan baik, kawan sekolah yang kita dah biasa melawak, kan, dia pun redha, tak apa. Tapi kalau dia tak redha, hukumnya haram. Tengok kawan tu gelap panggil kicap, dia tak redha, haram. Dan yang keenam, mengumpat yang diharuskan menyebut kejahatan orang yang telah masyhur akan fasiknya itu. Jadi orang tu orang masyhur seperti artis yang popular. Tentang, maka kita diharuskan menceritakan kefasikan orang-orang masyhur ini supaya orang lain tak menjadi ikutan. Orang masyhur ni seperti artis tu, contohnya adalah orang-orang yang suka dijadikan idola oleh peminat-peminatnya. Sedangkan banyak benda-benda fasik yang dia buat. Contohnya, bukanlah semua artis macam tu. Ada artis yang baik, ada artis yang soleh dan solehah. Jadi ini 6 umpat yang diharuskan. Maka sebab itu itu dalam bab mengumpat yang diharuskan. Maka saya sebut di awal tadi, selain daripada 6 itu, kalau kita menceritakan macam mana orang menceritakan, kadang-kadang kita dengar penceramah cerita tentang aib mayat yang diuruskan tanpa dia menyebut siapa nama mayat tu, tanpa dia menyebut kejadian berlaku di mana, di kampung mana, daerah mana, dia tak boleh sebut. Tapi dia cerita secara umum, kisah mayat yang berulat contohnya. Cerita mayat orang tengah bagi mandi, bangkit, tengah bagi kapan, ketawa mengekek,
Yang ketawa mengikik tu apa dia? Yang tu model dia buat kursus jenazah. Kan, bukan mati sungguh. Buat gambar kau tu tengah gelap, buat gambar kau tu tengah tersengih, depa tangkap padahal tengah kursus jenazah, yang depa kapan tu orang hidup sebenarnya, depa pun ambil gambar, lepas tu pergi viral. Lihatlah kematian seorang hamba yang soleh, meninggal dalam keadaan senyum, kepala otak hang, kawan tu tak mati lagi. Kan? Kita ni memang suka viral benda-benda lagu tu. Hari tu depa viral gambar apa? Gambar yang ulat sawa keluar daripada jenazah yang mayat yang dipekapan kan. Padahal yang tu tengah berlakon yang apa? Berlakon Tanah Kubur tu. Drama Tanah Kubur tu dia pergi ambil pergi viral. Lihatlah. Alah, iyalah kita nak bagi pengajaran kepada orang, jangan sampai menipu. Kalau benda tak pasti, jangan kita viralkan, jangan kita sebarkan. Kita kena belajar tangan jari kita ni, bila nak nampak je orang forward dalam grup WhatsApp, kita pun nak pergi forward sama, ketuk jari tu. Belajar tahan. Orang yang jenis jari dia pantang dapat apa pun forward. Bila orang habaq ni benda ni palsu tak betul, dia jawab balik, dia kata apa? Mana saya tahu, saya forward dari grup sebelah saja. Kubur penampak tak lagi kan? Apa yang kita sebarkan, kita kena bertanggungjawablah atas sebaran tu. Jangan jawab, oh saya mana tahu, saya share je ni grup sebelah. Cuba belajar tahan jari kita ni. Kalau satu hari tu orang tahu dia ni memang suka jenis duk viral. Tiba-tiba hari tu orang terjumpa dia berguling-guling tengah macam sawan berbubuh mulut. Orang kata pasal apa tu? Oh sebab hari ni dia tak viral apa pun. Jadi sebab tu dia jadi berbubuh mulut, jadi sawan. Pasal hari ni dia tak ada sebab berita apa pun tentang orang. Memang dia bila dia tak sebab berita pasal orang, dia akan jadi sawan lagu tu. Nah, ni kita ni pasal dah biasa. Kita dah terbiasa dengan benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Hari ni tukar. Dulu masa tak ada media sosial ni, orang kata mulut murai. Lah ni kita kena tukar jari murai. Kan? Pasal apa? Jari tu suka sebab macam-macam benda. Ya, hati-hati. Nak terima berita apa pun tak usah duk sebab lah. Dapat berita, lepas tu mesej dekat Ustaz Muhammad James. Ustaz, ni saya dapat daripada grup sebelah. Nak tanya Ustaz, betul ke benda ni? Saya kata, mana aku tahu betul tak betul? Hang tanyalah orang yang sebab tu. Yang pergi hantar ingat Ustaz ni apa? Ingat Ustaz semua tahu. Kadang-kadang menyampah juga nak jawab. Kan? Mana kita nak tahu betul tak betul? Saya kadang-kadang ya macam apa? Macam mesej berantai tu kan. Mesej berantai tu. Tulis la ilaha illallah. Tulis dengan rumi pula tu. Kan, lepas tu kul huwallahu ahad. Allahu, semua tulisan rumi. Dahlah nombor 1, tulis ayat Quran, tulis dengan tulisan rumi, hukum dia haram. Hukumnya haram. Contoh dia senang je, pasal apa haram? Huruf H tu nak kira apa? Ha ke ha? Nak kira apa? Ha ke ha? Mana nak tahu? H. Orang yang tak mengaji dah tentu tak tahu. Ni huruf H. Dibaca Yasin, ada cetak Yasin dengan tulisan rumi. Niat nak menjaga cari duit ni pun sampai tak tahu halal haram. Kononnya nak memudahkan orang tua-tua yang tak boleh baca Al-Quran. Tu bukan memudahkan, tu membodohkan orang. YAASIIIIN, I ada 4 sebab 4 harakat. Kan? Yasin, WAL, kan? La ilaha illallah. Kita ni, ada orang jawab dekat saya, dia kata, habis tu Ustaz, bukankah kalau Al-Quran tu kita tulis dengan rumi, kadang-kadang dia memudahkan dia memudahkan orang lain. Siapa dia di antaranya? Saya tanya, siapa memudahkan siapa? Dia kata memudahkan mu'allaf. Nak bagi orang mu'allaf ni pandai sementara. Pasal apa anak kecil ni daripada umur 5-6 tahun hampa pandai bagi iqra' dekat dia? Pasal apa mu'allaf tu tak bagi iqra'? Kalau hampa kata yang tulisan rumi Al-Quran tu nak mudahkan mu'allaf, bagilah anak-anak kecil ni belajar dengan rumi juga. Alif, A-L-I-F, alif. Awak tak ajak lagu tu. Maka tengoklah mu'allaf-mu'allaf tu macam budak kecil.
bagilah ikra' kat dia. Yang gatai pergi ajak dia dengan Rumi, siapa suruh? Betul kan? Patut bagilah buku ikra' tu. Pergi buat alasan mu'allaf nak mengaji senang. Tuliskan mesej berantai tu tadi, kul huwallah. Dah lah haram tulis tulisan Al-Quran dengan Rumi. Lepas tu tulis bawah pula, sila sebarkan kepada 10 orang. Lihatlah hasilnya nanti. Syirik pula tu. Dosa haram tulis Al-Quran Rumi satu. Dosa kedua syirik pula tu. Percaya, sebar dekat 10 orang, nanti dapat kesan dia macam ni. Dia hantar dekat saya jawab, kenapa 10 tak 11? Boleh 11 orang. Banyaklah sikit hasilnya, saya kata. Lepas tu dia reply balik, peli ke apa ustaz? Hang dah tahu macam tu, yang hang kata hantar kat aku pasal apa? Hang nak syirik seorang-seorang. Bawah tu tulis pula lagi, jangan bakhil dengan ilmu, sebarkan, anda akan ditanya pada hari kiamat nanti. Saya hitamkan yang tu, saya tulis tu kepala otak hang. Geram aku kan. La ilaha illallah. Percaya benda yang bukan-bukan. Ni orang Melayu ni. Pasal tu orang Melayu rukun iman ada 7. Kan? Yang ketujuh tu apa? Percaya benda khurafat, percaya dengan Tok Bomo. Nah, percaya dengan benda karut makhluk ni banyak sangat. Sebab tu akhirnya kita tak isi dalam kita, memori yang kosong ni tidak diisi dengan ilmu yang sepatutnya. Amalan-amalan kerohanian kita, saya sendiri pun kurang, sebab tu belajar. Akhirnya kita jadi manusia yang suka busy body, kan, sibuk. Tu yang akhirnya yang saya sebut tadi, media sosial ni jadi medan untuk mengaibkan orang selagi boleh. Tengok orang aksiden, dia bukan tolong, dia rakam. Lihatlah kejadian, saya berada di tempat kejadian live sekarang, bangga pasal apa? Dia orang pertama boleh semak dekat media sosial, dia bukan nak pergi tolong. Lepas tu kena kecam dengan netizen, yang rakam tu pun bodoh, bukan nak tolong, kan? Buat orang lain jadi berdosa kerana kita. Orang lain jadi berdosa kerana kita. Ini manusia hari ini. Sebab tu masa saya pernah budak aksiden bulan puasa masa tu di Taiping. Mereka naik motor 2 orang, laju, mereka tak perasan bas tu berhenti dekat bus stop, tak perasan. Budak ni, saya pula seberang jalan dekat satu kedai pomen, bengkel pomen. Saya tengah repair kereta, bus stop tu seberang jalan. Tiba-tiba mereka langgap betul-betul bucu bas dekat signal bas belakang tu, melambung budak, dua-dua tergedik-gedik atas jalan. Dengan agaknya masa tu dah dekat pukul 7 petang, agak dengan bekai agaknya nak buka puasa. Ni pakai perumur ni ada yang ambil kamera, ambil handphone. Saya pergi pangku budak tu, saya lintas jalan pergi angkat. Lepas tu kata, bang, oh ini kena cepat pasal. Saya kata, kepala otak cepat main lah, tolong, saya kata. Bercakap dari jauh je. Ada pula, kan, oh ini tak boleh pegang ni, salah ni, biar polis main. Lagi tu mangkuk ayun, kalau pak hang kena, orang tak tolong, pak hang hidup lagi masa tu, main lah tolong bapak saya. Tak boleh. Ni undang-undang sentuh salah ni, kan. Kalau mati pun, kurang kita bukan jadi saksi. Kalau pak hang kena, macam mana? Betul tak ni? Kereta terbalik, tayar 4-4 ke atas. Siapa pun tak berani tolong, takut nak tarik bawa keluar. Kalau hidup lagi pun nak tolong tarik bawa keluar, mas takut kereta dah ada darah. Percaya pula, ada Cina pernah kata saya, ustaz, kalau kereta kena darah orang aksiden ni, kereta tu siai 7 keturunan. Kenapa tak 8? Kan? Padahal kita masih mampu berusaha untuk menyelamatkan nyawa orang tu tadi. Ini lagi jadi saksi kalau dia mati dah kereta kita. La ilaha illallah. Takkanlah undang-undang ni bodoh nak mampu. Kalau pasal apa? Pasal kita tolong orang aksiden masih hidup ni, bubuh dah kereta kita, on the way pergi kecemasan, dia mati, maka kita pun didakwa. Ingat undang-undang ni datang apa? Ada pernah orang kena hukum gantung sebab tolong orang ke hospital? Kena cas bunuh ke? Gila ke apa? Jadi
Jadi sebab itulah dalam kita ni kita kena perbetul. Saya kena perbetulkan diri saya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi cinta Allah Rasul, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad, kita semua kena belajar untuk betulkan dalam kita ni. Gaya nak kongsi mesej dengan orang lain, benda-benda yang melibatkan hal keburukan orang, istighfar cepat-cepat. Ya. Ingat, 6 perkara yang dibenarkan umpat itu hukumnya harus, kata Imam Ghazali. Tapi sunat pun tidak. Maknanya itu bukan galakan. Walaupun 6 tempat tu diharuskan mengumpat, itu bukan galakan. Faham tak? Benda galakan ni benda yang sunat. Kalau benda yang harus tu bukan galakan dalam hukum syarak. Kita seronok. Pasal apa boleh bercakap buruk orang tu, kita seronok. Tapi walaupun kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang kita bercakap tu dia merosakkan hati kita. Azan dulu ke? Kalau tak nak azan dulu tak apa. Tapi kalau Ustaz Muhammad James datang ceramah, walaupun habis lambat pukul 9.30, tetap kena azan lepas saya ceramah. Jangan komat terus. Siapa bagi kuasa dekat kita untuk gugurkan sunnah azan? Tanda kiamat kan? Tanda kiamat apa? Azan sudah tidak dilaungkan. Kita satu Malaysia jadi tradisi. Satu Malaysia jadi tradisi. Azan isyak tak dilaungkan sebab ustaz habis kuliah lambat. Betul tak ni? Dajjal belum keluar lagi. Habis satu Malaysia, masjid surau yang ada kuliah, ustaz lajak kuliah lambat, habis semua tak azan. Siapa bagi kuasa pada kita untuk gugurkan sunnah azan? Jaga sunnah Nabi SAW. Pukul 10 ustaz baru berhenti. Azan tak semesti pakai mikrofon. Setuju? Tapi kalau pakai mikrofon pun, speaker luar pasang orang dengar, takut apa? Takut ke? Sembang nak bunuh Yahudi macam ya. Nak azan pukul 10 pun tak berani. Tentera Allah mendatang. Apa lagu tu? Betul tak ni? Takut orang serang rumah. Pengurusi mana? Pengurusi surau dah pencet huyuh. Pasal kerja custom habis tak ada pengurusi. Timbalan ni, timbalan pengurusi. Dia kata kena dah aku malam ni kan. Ustaz nak kata apa ke aku kan? Dah bukan apa, benda-benda yang sepatutnya ni kita kena jagalah. Ya. Sebab sunnah ni tidak ada satu pun yang kecil di sisi Allah SWT. Semua sunnah besar. Kalau pengurusi surau ni azan pukul 10, orang pergi serang rumah, ataupun Tok Imam, orang pergi serang rumah. Oh itu imam, siapa azan pukul 10 malam? Jangan baca ayat Quran, jangan baca hadis, buang karan dia. Orang macam tu habaq dekat dia. Tadi masa masuk waktu tadi memang kami nak azan, habis tu awak tak azan. Tunggu hang lah, tak main-main. Boleh ayat macam tu. Ingat tu dialog tu kan? Kami tunggu, hang tak main juga. Sampai pukul 10 kami tunggu hang. Hang lah salah. Sebab tu hang main lambat. Hang tak main langsung. Kami kalau azan lambat tu pasal tunggu hang lah. Boleh jawab lagu tu? Berani tak ni? Takut apa? Jaga. Ya, sunnah Nabi ni sangat besar sebab dia membersihkan hati kita, mendidik hati kita. Jangan takut langsung-langsung dalam benda syiar agama ni. Tapi ada kalanya ada bab-bab yang tertentu yang kita berhikmah, bukan makna takut. Kan? Sebab tu fiqh dakwah ni sangat penting. Jangan kita pegang fiqh hukum sampai kita tinggal fiqh dakwah. Macam contohnya, ada satu hamba Allah perempuan Cina, saya syahadahkan dia masuk Islam. Masa saya syahadahkan, lepas saya syahadahkan tu, dia kata, Ustaz, saya masuk Islam ni keluarga tak tahu. Kalau keluarga tahu mati saya, dia kata. Saya kata, kamu masuk Islam ni sebab kamu ada nak kahwin dengan lelaki Melayu ke? Tak ada Ustaz, saya tak ada boyfriend sampai sekarang.
Dengar-dengar tu saya kata macam ada Chan ni kan. Nak dia kata saya lah boyfriend awak kan. Jadi bila dia kata macam tu dan dia tanya dekat saya, ustaz, apa hukumnya? Apa hukumnya kalau saya tak pakai tudung buat masa ni? Sebab kalau saya pakai tudung, saya tutup aurat, saya pakai tudung, nanti keluarga saya tahu saya masuk Islam. Kita nak jawab lagu mana? Hak jenis tengin, tahu tengin? Tengin tahu tengin? Hak jenis tengin ni, dia akan jawab apa? Hui, tak apa, awak tutup je aurat pakai tudung. Jangan takut, kuatkan iman, mati syahid. Gila ke apa? Kan? Itu bukan bab jihad, itu jahat. Ya, sebab tu penting itu kalau fiqh hukum memang kita akan kata lagu tu. Bila fiqh dakwah ni kita berhikmah. Dia pun muallaf. Bila sebut muallaf, hari pertama masuk Islam, selama dia bergelar muallaf, selama tu taklif kata dia tak ada dosa bagi dia. Kan? Dan saya pun kata dekat dia, tak apa, buat masa ni tak payah pakai tudung dulu. Ya, tapi bila kamu jauh daripada keluarga, katalah pergi outstation ke apa, kamu tahu tak ada orang kenal kamu, masa tu kamu nak kena tutup aurat kamu. Cuba usahakan tutup aurat. Kalau kamu ada dekat kawasan ni, tak payahlah tutup aurat dulu, saya kata. Demi untuk keselamatan kamu, nyawa kamu. Sebab ada orang sanggup bunuh keluarga dia kerana masuk Islam. Bayangkan ya. Dulu kita dengar kes kematian suami isteri dengan bayi dalam kontena tu kan. Padahal dah banyak report polis dia buat untuk cover report pasal ugutan bunuh sebab dia memeluk Islam. Jadi sebab tu kita kena ada benda yang kita boleh bertolak ansur soal perkara-perkara yang berkaitan dengan benda yang tidak taklif lagi ke atas seorang Muslim, macam kes mu'allaf tadi. Tapi ada benda-benda yang kita tidak boleh kompromi dalam bab akidah, dalam bab aib ni tadi, yang tidak ada bab untuk kita kompromi. Apalah lagi telinga kita ni menanah dengan sebab apa? Hari-hari duduk dengar cerita buruk orang, hari-hari duduk dengar aib orang. Cubalah kita usahakan elakkan, banyakkan istighfar kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah. Ya, sebab tu di madrasah kami kita mula didik generasi yang menjaga segala amalan kerohanian mereka. Satu. Yang keduanya, jaga adab mereka dengan guru, dengan mak bapak. Yang ketiganya, kita ajar anak-anak ni dengan khidmat. Khidmat anak-anak di madrasah, anak-anak di pondok, di seluruh Nusantara ni memang diajar dengan perkara ketiga tadi. Yang khidmat tu sebab apa? Sebenarnya ada mak bapak yang komplain, kenapa anak saya pergi madrasah kena sapu sampah, kena cuci tandas. Dia tak tahu kita ajak khidmat tu supaya anak-anak tu balik nanti boleh khidmat untuk mak bapak tu juga, untuk keluarga dia sendiri. Kita ajak anak-anak madrasah tu fikir, kalau hang boleh khidmat pada guru-guru, pasal apa dekat mak bapak hang tak reti nak khidmat? Kita ajak anak-anak, tapi mak bapak ni dia komplain pandai. Anak 5 orang, jaga anak 5 orang je pun tak boleh pastikan anak tu jaga solat 5 waktu. Jaga anak 5 orang je pun tak boleh pastikan anak tu tahajud tiap-tiap malam. Kami jaga berpuluh-puluh orang, boleh pastikan tahajud tiap-tiap malam, pun komplain macam-macam. Kita di madrasah jaga berpuluh-puluh orang, boleh pastikan anak tu 5 waktu di awal waktu dengan qobliyah ba'diyah tak pernah tinggal, yang mak bapak tak boleh buat. Kita jaga anak tu dengan duha tak pernah tinggal. Kalau 3 tahun duduk madrasah, 3 tahun tak pernah tinggal solat sunat duha, yang mak bapak anak 5 orang tu pun tak boleh buat, komplain bergantang-gantang. Saya pernah cabak mak bapak, ada mak bapak cabak, lah ni tukang anak 5 orang tu mai kami jaga, berpuluh orang ni ambil pula 2 bulan tukang mau berani. Tak adalah ustaz, saya bukan komplain apa. Pang lagi pandai cakap. Jangan duk serang sekolah macam-macam. Kalau kita yang 5 orang tadi pun kita tak boleh urus untuk jaga macam madrasah, jaga beratus orang tu, kita tak boleh buat, mulut dia. Kita 5 orang saja pun, 4 orang anak, 7 orang anak pun tak boleh pastikan anak tu cukup sembahyang 5 waktu, betul? Madrasah boleh buat, kita tak boleh buat. Tutup mulut tu. Lagi teruk sampai suruh cikgu merangkak, lagi kurang ajar kan?
punya tak ada hati perut, tak ada jiwa langsung. Tergamak. Dulu, zaman kita mengaji dulu, kalau cikgu pukul balik mengadu kat mak bapak buat apa? Mak bapak tambah lagi, pukul lagi kan? Yang suruh cikgu merangkak, ustazah merangkak tu, yang duk pergi serang sekolah, yang duk komplain ustaz, ustazah dan cikgu macam-macam tu, dia pun tahu dulu kalau dia kena pukul balik mengadu, kena tambah lagi. Tiba-tiba zaman anak dia pergi serang sekolah pula. Betul tak ni? Anak-anak jadi kurang ajar. Pasal apa? Alah, cikgu pukul aku habaq pak aku gangster double line. Dah tunjuk sangat tabuh cikgu depan anak jadi lagi kurang ajar. Pasal apa? Pasal kita. Walaupun kadang-kadang dulu ni masa kita mengaji, kita tahu kita tak salah, cikgu tersilap rotan kita, tapi nak balik mengadu tak berani. Hari ni tak ada pun. Ada sampai pernah kena pukul dak sekolah dulu. Pernah. Ada orang cacat celah ke pakai kursi roda. Pasal apa kursi roda ni? Ni 20 tahun dulu cikgu rotan saya, sebab tu kasi pakai kursi roda ni. Mabuk ketum ke apa? Nak menipu sangat kan? Kita ajak anak-anak kita jadi biadab. Ya. Sebab tu kena jaga. Ya. Madrasah-madrasah ni dibangunkan untuk melahirkan generasi Al-Quran. Sangat susah, sangat susah. Kan? Ujiannya Allah bagi, Masya Allah, dengan mentaliti mak bapak yang tak habis-habis. Ni anak esok tak ada SPM, masuk sekolah pondok, masuk tahfiz, nak kerja apa? Yang ada SPM, ada degree pun sampai malam ni 500,000 orang di Malaysia tak ada kerja. Budak tahfiz tak ada SPM, tak ada PMR, ada sijil tahfiz tamat 30 juzuk, tak ada seorang pun mengangguk sampai hari ni. Berebut madrasah-madrasah nak pakai guru, berebut masjid-masjid nak pakai itu imam. Betul? Sanggup ada masjid sanggup bayar sampai 3,000. Padahal budak tu SPM tak ada. Saya tidak menolak sijil. Ingat, jangan spin kata-kata saya, jangan kona kata-kata saya. Saya tidak tolak sijil. Saya ada SPM, saya ada diploma, saya ada degree. Tapi saya nak jawab bagi mereka yang bertuhankan sijil, menghina madrasah sebab tak ada SPM. Esok anak nak kerja apa? Ya Allah. Kalau sijil tu penentu kerja, sijil tu penentu rezeki, pasal apa sampai malam ni ada 1,5 juta orang yang ada sijil tapi tak ada kerja, betul? Saya naik Grab, budak muda bawa. Saya tanya, full time ke Grab? Taklah sementara. Pasal apa? Oh, tengah cari kerja lain. Belajar mana dulu? UKM. Degree. Bukanlah bawa Grab, bawa taksi tu hina. Tak. Tapi kita nak jawab. Kalau degree itu betul penentu rezeki, pasal apa dia bawa taksi? Nak jawab pada orang yang bertuhankan sijil. Kita tak tolak sijil, jelas. Sijil tu memang keperluan, tapi jangan jadi macam Tuhan. Yang heran tu, yang lebih heran, perkara ke-8 ajaib di dunia. Benda ajaib ada 7 kan? Kat dunia benda pelik 7 kan? Dia nombor 8. Siapa dia? Mak bapak yang takut anak nak makan, nak kerja apa. Masa dia takut anak tu nak kerja apa tak SPM, dia tu pun darjah 6 pun tak habis. Tu perkara ajaib yang ke-8. Faham tak ni? Mak bapak yang tengah risau ni, anak esok nak kerja apa, rezeki dia macam mana, sebab pondok tahfiz tak ada SPM. Masa dia risau rezeki anak dia, dia tu pun darjah 6 pun tak lepas. Tanya, pakcik sekolah darjah berapa? Dulu zaman dulu darjah 2 je. Oh, tak mati ke bulog tau. Ustaz nak pergi apa ni? Tadi duk risau anak SPM esok nak makan apa. Pakcik belajar sampai darjah 2 pun sampai hari ni rezeki ada, betul? Ni benda ke-8 ajaib di dunia. Kan? Siapa nak komplain lepas ni, nak rasa risau anak tak ada SPM, belajar tahfiz, tak ada SPM nak kerja apa? Tanya balik diri sendiri, hang tu sijil apa? Betul tak ni? Ni mak tanya seorang-seorang, kita tulis nama, sijil apa mau malam ni. Kau hajak punya ustaz kan? Tak. Jangan buat kerja Tuhan jadi asisten Tuhan. Tuhan tak lantik kita jadi asisten dia. Sibuk nak tentukan rezeki anak-anak. Kalau kita boleh tentukan rezeki anak-anak, alah, rezeki kita sendiri pun tak boleh tentukan. Kalau boleh tentukan rezeki sendiri, pasal apa ada hutang kereta dengan rumah sampai hari ni, betul?
Betul tak ni? Ha? Kita pun tak boleh tentu rezeki kita, hutang berlambak-lambak. Tiba-tiba sibuk nak tentukan rezeki anak-anak. La ilaha illallah. Pening tak? Betul tak ustaz kata tadi? Perkara ke-8 ajaib di dunia. Ha? Dah penat geram sama. Ha? Jadi nak bangun madrasah ni ujiannya sangat besar. Perangai mak bapak satu hai. Nak hantar orang hantar tahfiz, dia pun hantar tahfiz. Pasal apa hantar tahfiz? Oh, tengok jiran-jiran semua hantar anak pergi tahfiz. Nah, anak tu pula bila dah masuk tahfiz, mari jumpa. Ada satu budak dijumpa saya. Dia kata ustaz, saya nak berhenti, dia kata. Saya tanya pasal apa nak berhenti? Mak hantar saya belajar agama, tapi mak semayang pun tak. Bila saya balik rumah, mak bising-bising. Budak ni budak perempuan. Ni kita sekolah agama saya mengajar dulu. Umur 16 budak perempuan tu. Saya balik rumah pakai tudung labuh, mak bising. Mak kata kalau nak ikut kami pergi shopping ke apa, jangan nak berbungkih-bungkih. Habis tu untuk apa mak saya hantar belajar sini ustaz? Saya ingat nak berhenti lah. Kakak saya bawa balik boyfriend tidur di rumah, mak tak bising pun, dia kata. Menangis budak tu kata nak berhenti. Lepas tu saya tanya dia, habis pasal apa mak kamu hantar kamu belajar sini? Tak tahulah ustaz, kot pasal dia tengok mak tengok kawan-kawan dia pun duk hantar anak mengaji sekolah agama. Dia pun ikut. Kan? Tapi praktikal di rumah tak ada. Mak tu sendiri pun cuma boleh bangga cerita, oh anak saya pun belajar agama juga. Nah, kesian anak-anak ni. Kita cerita bab solat, jaga solat, takutlah kepada Allah. Cerita-cerita dia menangis. Kita ingatkan dia menangis sebab hati dia terkesan dengan kita cerita tu, kot dia menyesal. Rupanya dia menangis itu sebab apa? Sebab dia bila kita cerita, dia sendiri pun rasa hibah sangat bila dia teringat mak ayah di rumah semayang pun tak. Tapi hantar anak mengaji agama. Lepas tu komplain manjang. Pandai sangat buka sekolah sendirilah kat rumah. Hang jadi guru besar, hang jadi cikgu, anak hang jadi anak murid, cutilah ikut suka. Kan? Buat silibus sendiri, pandai sangat. Ustaz tu tak betul, anak berhenti sekolah pergi tukar madrasah lain, pun komplain ustaz ni tak betul. Tukar sekolah nombor 3 pula pun ustaz tu tak betul. Lalah dia bengang, cerita ke orang, saya 3 kali dah anak tukar sekolah. Sekolah agama ni, madrasah ni memang teruk lah. Cerita. Lalah saya masuk anak sekolah kebangsaan. Masuk sekolah kebangsaan pula pun dia bergaduh dengan cikgu sekolah kebangsaan pun tak betul. Kan? Ada tak orang lagu tu? Ada. Bersepah. Kan? Ha? Maka sebab tu kita muhasabah diri kita. Nak cakap buruk orang, nak bercerita aib orang, muhasabah diri sendiri. Sebab tu saya kata tadi, orang di awal tersebut, orang yang suka sembang aib orang ni, siapa dia tu? Orang tu siapa? Penghuni syurga. Sebab dia dah tahu dia confirm masuk syurga, dia duduk cerita buruk orang. Faham tak? Berhenti menilai dan menghukum orang. Naik motor tadi nak mai ke surau, nampak ada satu grup duk naik haji. Azan maghrib dia pergi naik haji. Apa? Main dam haji tu kan. Sehari 14 kali. Kita pun lalu dengan motor geleng kepala. Astaghfirullahalazim, neraka jahanam. Tu dia. Masa kita geleng kepala, kita duk hukum mereka tu neraka jahanam, pasal azan pun buat tak tahu. Masa kita duk hukum tu, kita terlupa 2 tahun lepas kita pun ahli kelab tu juga. Baru 2 tahun dapat hidayah, semayang cukup waktu, dah rasa bersih macam ahli syurga dah mula giling kepala neraka kan orang. Betul tak ni? Bukan orang surau Madinatul Anbiya, nama pun bandar nabi-nabi, nama surau. Ha? Jadi usahalah ya. Sebab madrasah ni, itulah saya sebut kalau madrasah tadi, kita didik anak-anak ni. Kita didik, kita ajar hari-hari. Khidmat tadi saya sebut tu, anak-anak ni didisiplinkan. Hang lalu kot mana pun hang nampak sampah kutip, hang masuk tandas,
nampak najis melekat-lekat tandas tu, hang masuk juga, hang keluar pastikan tandas tu bersih. Itu sifat sahabat Nabi, bukan tinggal kan. Jadi anak-anak di madrasah ni kita harap mereka akan lahir sebagai generasi yang akan membawa perubahan pada masa akan datang, generasi Al-Quran. Kita nak harap siapa lagi dah ni? Memang ni anak-anak orang custom semua ni, memang anak custom dekat perumahan ni ada 5 orang juga. Orang hajak ni ustaz kan. Betul. Dah. Ni kalau esok ni keadaan pencen ni yang hak mai ni mati semua, malam esok mati semua. Bukan esok-esok, malam esok. Tinggal 5 orang ni nangoi-nangoi ni nak azan, berebut azan jadi imam. Kan? Lepas tu ustaz singgah semayang. Mana orang sini? Depa bapak kami habis jemaah, lepas ustaz balik malam itu mati semua dah. Yang panjang umur ustaz dengan kami je dia kata. Mana generasi anak-anak kita? Kami buat kursus jenazah, nak tarik budak muda, Allah, yang main semua bakal jenazah, yang main kursus pun bakal jenazah. Bayangkan, rasa macam nak bagi mandi, nak kapan terus kat situ. Sampai la ilaha illallah. Nah, jadi madrasah-madrasah yang kita nampak dibina dengan air mata ni, la ilaha illallah. Saya ada 4 madrasah, 2 daripada tahfiz, 1 di Perak, 1 di Johor. 2 madrasah tu saja saya kena ada every month, tiap-tiap bulan 46,000 saya kena ada. Setiap bulan saya kena cari 46,000 nak ambil alih madrasah saya. Bayangkan 46,000 kena ada. Sebahagian anak-anak madrasah tak bayar yuran. Pasal apa? Anak-anak asnaf. Ada yang susah, tak sampai hati kita nak ambil yuran. Tanggunglah. Minta maaf cakap. Baik kerajaan dulu, zaman BN, saya bukan politik, ni bukan politik, ni bab madrasah. Dalam bab madrasah, kerajaan BN dulu isytihar 30 juta untuk tahfiz, pun kami haram tak dapat. Mari kerajaan PH isytihar 50 juta kan bajet belanjawan itu untuk tahfiz, pun haram kami tak dapat. Kami berdaftar dengan kerajaan madrasah. Nah, mai hat tak ada kerajaan ni tak tahu pula ni tengah kerajaan dengan kerajaan pula tak ada, menteri tengah tak ada ni. Masa ada menteri kan, minyak mahal, ya tak ada menteri minyak turun. Baik jangan ada menteri. Kita mintalah tuanku yang di Pertuan Agong, biarlah raja-raja memerintah. Sebab apa? Selama hari ini pun kerajaan kita adalah penjawat awam. Betul tak? Yang mentadbir negara selama hari ini semua penjawat awam, menteri. Ini tak lagi jadi dosa pula dah. Kan? Orang duk perli dalam media sosial, dalam Facebook, Instagram, orang tulis apa? Dia tulis apa? Saya tak setuju dengan sindir-menyindir dalam Facebook ni. Tapi kadang-kadang kita rasa macam satu penghinaan. Syarat jadi menteri kena bodoh dulu. Tu dia. Netizen punya perangai kan. Kita pun tak suka. Tapi yang buat menteri tak ada minyak turun tu jangan potong. Yang tu bubuh tak apa dalam video. Geram aku kan. Siapa nak dakwa saya? Masa saya kata malam ni menteri tengah tak ada lagi. Jadi saya tak kata kat menteri mana-mana. Terkejut tak semalam viral minyak turun, menteri tak ada? Terkejut tak? Terkejut beruk kita dengan beruk-beruk semua terkejut. Bayangkan, sampai keluar dekat media sosial, banyak orang komen, lagi bagus tak ada menteri tau. Bayar gaji menteri pun buang duit. Tengok Brunei. Saya duduk setahun dekat Brunei. Brunei pemerintahan dia sultan semua. Menteri pun dia nak lantik menteri siapa dia? Yang profesional dalam bidang folio menteri tersebut. Baru betul. Sebab tu kalau ada cadangan hari baru-baru ni supaya menteri dilantik di kalangan profesional. Ketua pengarah sekian jabatan, dia dah pakar dalam bidang tu. Naiklah ketua pengarah ni yang penjawat ni jadi menteri. Lagi bagus, dah tentu tahu buat kerja. Betul tak? Dia lantik Ustaz Jim jadi menteri tengok. Lingkup habis semua kan. Jadi sebab tu ayah ibu yang mulia, susahnya saya 2 kali dah orang hantar mesej kat handphone saya. Dah tahu tak ada duit, buka madrasah buat apa? Tu dia. Bangsa lain, Cina, India tu, buka sekolah Cina, sekolah
Tamil swasta dulu, bangsa dia pakat tolong sampai berjaya. Orang Melayu hantar mesej, dah tahu tak ada duit, buka buat apa. Saya jawab balik mesej tu. Saya kata apa? Guru Quran untuk nenek moyang kamu, guru Quran mak bapak kamu, guru Quran kamu, guru Quran anak-anak kamu, itulah guru-guru yang lahir daripada madrasah yang tak ada duit tu, saya kata. Jangan lupa. Betul? Ha? Sedap kan? Madrasah kami tu, Allah. Sembahyang Jumaat pun sebelum ni tumpang-tumpang orang. Hantar surat dekat custom hari tu. Minta 2 van. Lepas tu custom Perak telefon saya. Van tak ada ustaz. MPV ada. Ui, Belfire ada tak, saya tanya. Ha, demand pula tu kan. Ha, sorry ustaz, Belfire tak dan tengok ustaz, lebuh dah, dia kata. Ada satu estima. Ustaz, mari isi borang apa semua, minta estima tu katanya hadiah kepada satu masjid Selangor. Dah lulus dah hadiah masjid Selangor. Dia masjid tu dapat kenderaan ni tak dia ambil, dia tolak kat madrasah kami. Saya pun pergi tengok estima tu elok, saya bawa pomen tengok semua elok. Kan, ni tengah tunggu surat ni, custom tak hantar lagi, custom Putrajaya lah kan. Jadi pas budak semayang Jumaat pun tumpang-tumpang orang, nak habaq susahnya madrasah ni. Nah, susahnya madrasah yang dibina dengan air mata. Tu yang bawa atas meja luar untuk menjaga untuk madrasah. Bila Jabatan Agama tadi minta kunci kira-kira 12 bulan yang tahun lepas, baru saya tahu. Bila madrasah buat kunci kira-kira tu, baru saya tahu jumlah sumbangan orang ramai dengan yuran yang kami kumpul, duit masuk, yuran dengan sumbangan ni dapat 103,000. Jumlah perbelanjaan yang kami keluar untuk bulan tu pula 190,000 lebih. Had dapat 103,000, yang belanja 190,000 lebih. Mana mai 90,000 lebih lagi tu? Rupa-rupanya itulah yang kami tak, saya pun tak perasan. Rupa tu had duk menjaga kat luar tu. Ha, malam ni perhabis yang kat luar tu. Hak barang jual tu. Tutup pagar-pagar, jangan bagi dia keluar. Oh, surau ni mana ada pagar kan? Ha. Nah, siapa lagi nak bantu kalau bukan umat Islam? Saya datang malam ni bukan nak minta derma, tak. Just nak bagi tahu kewangan madrasah tengah teruk. Bukan nak minta derma, cuma nak bagi tahu kewangan madrasah tengah teruk. Bukan nak minta, dah nak masuk 3 kali ulang ni. Kan tak faham-faham lagi kan? Ha? Jadi kita doalah, minta pada Allah, mohon ampun dan maaf atas kekasaran bahasa saya. Kalau terasa hati, padan muka, rasakanlah. Bukan senang nak dapat penceramah cakap lepas ni kan. Seronok ke penceramah mengumpat belakang, ke suruh cakap depan? Cakap depan kan. Ha? Baik penceramah macam saya cakap depan daripada mengumpat kat belakang. Nyampah aku pergi surau tu teruk, tanda contoh kan. Lepas tu pula tuan-tuan dapat tahu Ustaz Muhammad James mengumpat surau kami. Oh, kita punya geram. Kenapa Ustaz tu tak cakap depan kita? Cakaplah depan, janganlah buat macam ni, pergi viral pula. Bila Ustaz cakap depan, dah tak panggil ceramah lepas tu kan. Ha, terasa hati pula dah, serba tak kena. Nah, manusia kan macam tu. Nah, macam orang perempuan lah. Laki nak kahwin lagi tak bagi. Tiba-tiba laki dia kantoi, dia tangkap laki dia buat maksiat. Kenapa abang buat macam ni? Kalau abang nak cakap, dia dah cakap tak bagi. Betul tak ni? Ha. Ha. Best malah ni kan, Ustaz cover kan. Ha. Tak benar-benar betul. Nah, dia, Ustaz, saya bukan Melayu, sebab tu saya bukan macam Ustaz Melayu. Ustaz Melayu berpantun, berkiah. Tadi nak panggil mai duduk depan pun Ustaz Melayu, dia bukan tak berani, dia wakil kat Ustaz James malam ni, suruh tolong panggil. Kan? Tolong habaq. Ha? Saya Muhammad bin James Bevan, nama dalam IC. James Bevan tu sebenarnya ayah saya. Ayah saya orang Jerman, mak saya India Muslim, mama. Sebab tu saya jauh lebih Islam dari tuan-tuan. Orang hajar ni Ustaz kan. Ha. Sebab tu saya jenis cakap terus, tak simpan dalam hati. Nak suka tak Ustaz cakap depan lagu ni, lagi bagus kan, daripada Ustaz balik lagi. Bagus tak Ustaz surau Madinatul Anbiya? Bagus tak Ustaz? Bagus apa, mai dengar duduk mengaji pun buku catatan apa pun tak ada.
contoh. Yang macam pandai sangat, menyesai, nak ke ustaz macam tu tadi contoh kan. Baik cakap depan, celaka betul ustaz ni kan, jilaka kan. Baik cakap depan. Tu imam seorang je buku catatan, contoh kan. Yang lain main buat telinga je, handai. Alim belaka kan, sangka baik. Yang mai tak ada buku catatan ni pasal apa? Nak semak ustaz mengajak betul ke tak betul, itu saja. Alim belaka dah kan. Tak, bukan surau ni dia cerita surau Madinatul Anbiya dekat Arab Saudi. Surau ni Masya Allah 2x5. Geram ni muka ustaz kan. Jangan pancit tayar kita ustaz lah. Itu saja dari saya, mohon ampun dan maaf. Ada nak tanya soalan atau bantahan? Silakan. Ada tanya soalan? Jangan malu tanya soalan, insya-Allah. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya lah. Kalau tak dapat, suruh diri. Gila punya ustaz kan. Ada makan mana ni? Nampak duk mengidam kat luar tu. Patutnya makan ni sedia untuk ustaz penceramah saja. Orang lain tak payah. Mereka ni main ikhlas semua. Geram tengok muka ustaz. Sabar, istighfar banyak. Ya. Dan kalau tak ada soalan, tak ada apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus soalan tu. Soalannya kita duk share tentang amalan-amalan. Ada pula yang ditulis dekat WhatsApp tu, dengan ini saya ijazahkan. Ini saya nak bagi tahu. Amalan secara umum kita baca dekat WhatsApp, doa-doa dan zikir, kita boleh amal. Tetapi mengijazahkan amalan cara mesej macam tu tak ada adab. Ya. Hilang orang duduk ambil amalan dengan para ulama, itu sunnah. Sebagaimana Nabi SAW ambil daripada gurunya Sayyidina Jibril AS. Bahkan sahabat-sahabat ambil dengan Nabi. Nabi bagi pada sahabat kisah seorang sahabat yang diajar ayat kursi oleh iblis. Kemudian Nabi kata, sekarang ni ikut aku baca, nak batalkan yang dia ambil dengan iblis tadi. Iblis ajak sahabat baca ayat kursi. Kan? Peristiwa kebun kurma seorang sahabat Nabi yang dimasuk ke pencuri itu sebenarnya iblis. Jadi menerima amalan cara berdepan dengan guru tu ada. Bukannya dengan mesej WhatsApp. Orang hantar doa-doa, amalan doa, kita nak amal tak ada masalah. Yang saya maksud tadi, jangan pi bubur pula, pi ijazah semua ni dah diijazahkan semua. La ilaha illallah. Mana adab kita? Media sosial ni pemudah cara, tapi jangan media sosial menyebabkan kita jauh daripada alim ulama, jauh daripada tok guru. Nak tengok YouTube ceramah-ceramah ustaz, nak ambil iktibar ilmu, boleh, tak kata salah, tapi jangan itu menjadi sebab langsung tak pergi mengaji dah. Tak pernah nampak kuliah kat surau, oh saya sekarang mengaji dengan ustaz YouTube semua. Tu dia kan, itu bukan cara dia macam tu. Boleh kan? Soalan lain. Ya. Bukan agama Islam, tapi yang tujuan untuk kebaikan. Tetapi serangan demi serangan terhadap bukan Islam, sampai kita ada kata itu laknat dan munafik, adakah ini satu akhlak Islam? Baik. Dia ada beberapa isu di situ. Soalannya, orang bukan Islam campur tangan dengan tentang duit zakat untuk kebaikan Islam, tapi dimaki hamun oleh orang Islam sebab contoh Islam. Baik. Isu yang pertamanya, memang tidak sepatutnya orang bukan Islam mencampuri urusan agama orang lain. Sebagaimana orang bukan Islam tak suka kita campur urusan agama dia, macam tu orang Islam tak suka agama lain campur urusan agama kita. Kalau dia campur tangan atas dasar urusan pentadbiran dan sebagainya, itu bab lain. Tapi mencampuri urusan agama orang ini isu yang sangat sensitif. Sebagaimana kita tak dibenarkan campur tangan isu, bayangkan kalau contohnya orang-orang India beragama Hindu nak tentang isu Sami dia, tiba-tiba kita campur tangan, sebenarnya you nak lantik Sami ni kena gini-gini, tak angin orang tu, contohlah kan. Bayangkan kita campur urusan tabung kuil, duit tabung kuil, kita orang Islam pergi campur pula urusan tu, orang India marah tak?
marah. Macam itulah orang Islam marah sebab urusan zakat. Cuma saya tidak setuju dalam sebab kedua tadi sampai bermaki, melaknat dan bagai itu. Itu melibatkan akhlak kita. Itu melibatkan adab dan akhlak kita. Jadi, tetapi pihak yang berkenaan juga dia kena faham isu itu isu sensitif yang tak sepatutnya dicampur tangan oleh orang bukan Islam, sebab itu isu agama Islam. Ni bukan isu politik, bukan isu pentadbiran, ni isu agama. Zakat tu adalah urusan agama. Nak campur tangan urusan cukai LHDN silakan, tu tak ada kena-mengena dengan urusan agama. Tapi benda melibatkan agama orang lain, macam mana dia tak suka kita campur urusan tabung agama dia, macam tu orang Islam tak suka, sepatutnya tak boleh campur. Faham tak maksud saya? Kalau yang bukan Islam tu mewakili pemerintah pun dah tak ada ke pemerintah, wakil pemerintah di kalangan orang Islam, takkan tak ada. Mustahil. Yang hang nak campur juga tu pasal apa? Sebab apa? Zakat ni di bawah kerajaan federal ke, ataupun di bawah pentadbiran negeri ke, atau direct di bawah sultan? Sultan. Zakat ni di bawah sultan, di bawah tuanku. Tuanku sebagai yang dipertua Majlis Agama Islam. Kuasa agama tu kuasa tuanku. Kenapa orang lain mesti campur? Sebab itulah orang marah. Faham tak? Dia bukan urusan pentadbiran kerajaan negeri bagai, dia urusan melibatkan tuanku. Kita kena clear. Sebab apa? Sebab tu kenapa Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam, dia ada enactment yang tersendiri. Betul kan? Enactment Majlis Agama Islam, enactment Jabatan Agama Islam, enactment Jabatan Mufti. Setiap negeri berbeza kerana berbezanya sultan. Faham tak maksud saya? Kita baca enactment Jabatan Agama Negeri, enactment pentadbiran agama negeri meletakkan sultan sebagai ketua agama. Tu kuasa sultan sangat jelas, yang tak patut langsung orang lain campur tangan, terutama orang yang bukan Islam. Dia menyentuh sensitiviti agama Islam tu sendiri. Jelas ya? Ada nak tanya? Nak tanya? Nak tanya suruh orang kan? Ada soalan? Ni ibu-ibu ada soalan? Ibu-ibu ada soalan? Nak tanya-tanya terus? Tak ada soalan? Nak tanya-tanyalah, malu apa? Nak tanya? Sampai sudah tak tanya. Baik, kalau tak ada apa, saya nak ajak, boleh kita zikir sama-sama. Kita zikir sama-sama, kita doa. Tapi saya nak ni, orang lelaki ni, ayah-ayah ni, mari duduk dekat dengan meja saya untuk amin doa je, boleh? Mari dekat-dekat ni, mari depan semua. Walaupun saya nampak jin Islam penuh depan ni, mari depan. Saya nak minta, nak ajak zikir, nak minta amin doa sama. Ayah yang berbalut kaki yang tak larat tak apa, duduk di belakang tak apa. Panggil hak lain ni, hak yang muda-muda. Kalau yang ayah-ayah hak tua pun berasa muda, boleh pasang seorang lagi mari depan. Doalah kita minta kepada Allah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah rahmati ilmu yang kita peroleh, Allah bagi manfaat. Ya. Kita ni yang datang ni dengan macam-macam dosa yang kita bawa. Agama ni mesti disebarkan, bukan simpan untuk diri sendiri. Ya, kalau kita tengok surau kita kurang imarahnya, jangan salah orang tak main surau, salahkan diri kita yang tak buat dakwah. Ya. Orang tak main surau, kita umpat dari jauh. Orang tak main surau, tak main majlis ilmu, kita umpat dari jauh. Sepatutnya kita pergi jumpa, bukan umpat dari jauh. Siapa yang berani jumpa pintu ke pintu rumah orang untuk panggil orang main surau masjid? Siapa yang berani? Jemaah tabligh saja. Ni jasa jemaah tabligh kepada umat Islam yang kita tak nampak. Dan dia tak mengumpat orang yang tak main masjid, tak main surau, dia tak mengumpat. Dia pergi pintu ke pintu walaupun kita tak suka. Dia buat kerja Nabi. Betul? Sekurang-kurangnya dia tak berdosa duk mengumpat orang dari jauh macam kita. Kita duk bercakap kan. Ni jasa orang tabligh.
Kerja pergi rumah ke rumah, panggil mari surau ni sepatutnya kerja AJK masjid, kerja AJK surau, betul? Tapi orang tabligh tolong buat. Beritahu siapa AJK. Tok Dandan tak mengaku semua. Patut kita terima kasih ke orang tabligh. Orang tabligh kata kami nak mai duduk 3 hari kat surau ni. Silakan. Datang. Ya. Muslimin muslimat, ayah ibu yang mulia dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita zikir sambil kita ingat dosa-dosa silam kita. Zikir sambil kita muhasabah diri kita. Kita yang main ni usung, termasuk saya, usung macam-macam dosa. Ada di antara kita yang hadir yang belum habis qada sembahyang yang kita tinggal sejak zaman muda itu. Ada di antara kita yang hadir yang belum habis qada dan bayar balik puasa yang kita tinggal dulu. Ada di antara kita yang hadir, ingat muhasabah, ingat zaman muda dulu pernah menyentuh wanita yang bukan mahram kita, sehingga terlibat dengan zina. Ada di antara kita yang hadir yang pernah beli nombor ekor, terlibat dengan judi, minum arak. Ada di antara kita yang hadir yang pernah berhutang dengan orang, kita lari-lari, mengelak, tak mau bayar. Bila dah menyesal, tak tahu nak cari orang tu kat mana. Ni malam ni sambil zikir, sambil kita minta ampun dengan Allah. Ya, tu tak kira dosa dengan mak bapak kita lagi. Mak kita yang sampai mati dia betul. Mak ni sampai mati dia betul walaupun dia salah pada masa tu. Sebab mak ni syurga kita. Syurga tak pernah salah. Dulu masa kita kecil, macam-macam salah kita buat, sampai dah berumur ni pun banyak salah kita buat, tapi dia tetap pertahankan kita walaupun dia tahu kita salah. Ni perangai mak kan. Hari ni kita depan muka mak, kita habaq dekat dia, mak yang salah. Mak bergaduh dengan bini kita, mak mentua bergaduh dengan menantu, ni biasa. Tapi berapa orang anak lelaki, berapa orang suami yang akan cakap dekat bini dia, abang tahu awak tak salah, abang tahu mak yang salah. Tapi depan mak, abang akan cakap mak betul sampai dia mati. Berapa orang yang akan cakap dekat bini dia lagu tu. Dah sebaliknya, kita jadi serba salah. Nak menangkan mak ke nak menangkan bini? Tak sepatutnya seorang anak yang syurganya pada mak dia nak serba salah. Mak betul sampai mati. Kenapa? Abang tahu awak tak salah, abang tahu mak yang salah. Yang mak beli tiap tadi tu memang awak tak buat, abang tahu. Tapi depan mak, abang tetap akan cakap mak betul. Ingat macam mana mak duk pertahankan salah kita walaupun dia tahu kita salah dulu ni. Kita dulu sampai kena libah dengan pak kita kan, kena libah dengan rotan. Mak ni dia tahu salah, dia pergi tahan badan dia. La ilaha illallah. Hari ni depan muka dia kita habaq kat dia mak yang salah. Hancur hati orang tua tu. Kita umur dah 50, mak duk hidup lagi, mak duk bising, kita rasa mak duk buat kita macam budak-budak. Kita cakap dekat mak, mak saya dah 50, mak jangan buat saya macam budak-budak. Hancur lagi sekali hati orang tua tu. Umur kita pilah 60 pun, dalam hati dia kata, hang memang budak yang aku lahirkan dulu. Ni dosa kita dengan mak. Minta ampun sungguh-sungguh malam ni. Minta ampun sungguh-sungguh malam ni. Ya. Yang tak sempat minta ampun dekat mak lepas apa yang ustaz sebut tadi, memang pernah buat, taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Imam Syafi'i nak menunjukkan kecintaan dia pada ibu dia. Mak dia tengah tidur lena, dia pergi pelan-pelan, dia cium tapak kaki mak dia. Ni benda yang kita tak pernah buat. Yang lebih menyedihkan, mak bergaduh dengan bini kita. Bini habaq, bang, jomlah kita sewa rumah lain demi menjaga hubungan saya dengan mak. Kita pun dengar cakap bini, pindah rumah, tinggal syurga kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patutnya kita habaq dekat bini kita,
Boleh kita sewa rumah, awak duduk sana, abang duduk dengan mak. Awak tak buat lagu tu kan? Rugilah ustaz malam Jumaat. Ini masalah kita. Nah, mak ni memang kadang-kadang mak kita buat perangai pasal dia nak tarik perhatian kita. Kita tak pernah lebihkan bini kita daripada dia, tapi dia suka terasa lagu tu. Tu yang dia buat pelik-pelik. Kan? Kadang-kadang mak ni memang kadang-kadang kita tahu mak salah, dia jadi batu api. Pasal dia nak tarik perhatian kita sebenarnya. Kan? Dia pergi rumah anak dia, dia bangkit awal pagi, cepat-cepat dia bancuh ayak. Masa dia bagi ayak tu dekat anak lelaki dia, dia kata, bini hang tak reti bancuh ayak pagi-pagi kau. Batu api kan? Dia bukan saja nak buat, sebenarnya dia nak tarik perhatian kita. Dia rasa sunyi hidup dia. Banyak kes saya jumpa kawan-kawan, termasuklah kawan dalam jemaah tabligh, cerita dekat saya, ustaz, saya dulu hidup saya sangat teruk. Saya berubah, saya mula semayang, daripada tak semayang, daripada minum arak, saya mula berubah dengan asbab hidayah Allah bagi bila saya keluar dakwah dengan jemaah tabligh. Tapi ustaz, bila saya ikut jemaah tabligh, mak halau saya pergi rumah, mak cukup tak suka dengan jemaah ni. Ustaz, dah 4 bulan saya tak balik rumah. Saya kata dekat dia, balik. Hari-hari balik bagi salam kat mak. Mak halau, balik juga. Salam cium tangan mak. Mak halau maki, balik, saya kata. Saya selalu kongsikan kisah kawan saya. Di mana-mana ceramah saya cerita. Kawan saya umur dekat 50 dah. Menangis dalam telefon saya, tolonglah ustaz. Malam ni saya dah tak tahan dengan mak saya. Saya tanya kenapa? Saya dengan isteri bela mak ni dah 2 tahun duduk dengan kami. Tapi hari-hari dia pergi berjalan rumah jiran, dia burukkan kami, dia fitnah kami, dia aibkan kami, dia hancurkan maruah kami ustaz. Tapi kami sabar selama 2 tahun. Malam ni ustaz, saya dah tak boleh tahan. Dia kata sebab tadi dia sakit, saya dengan bini saya bawa pergi klinik, depan doktor, depan nurse, dia malukan kami. Hancur ustaz maruah kami. Dia kata kami tak peduli dekat dia, tak bagi dia makan, macam-macam dia cerita. Tolonglah ustaz, malam ni saya tak tahan dah dengan mak saya. Ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, kalau saya salah jawab malam tu, esok pagi memang dia akan hantar mak dia ke rumah orang tua-tua. Bini dia pun dah tak boleh tahan, tak boleh sabar. Saya kata dekat dia, bang, kalau itu mak saya fitnah saya, mak saya aibkan saya, mak saya hancurkan maruah saya, dengan perbuatan mak saya tu boleh menjadi ganti syurga untuk saya, bang, saya akan merayu dekat mak saya untuk hancurkan maruah saya 1000 kali lagi. Kalau dengan cara mak saya fitnah saya, aibkan saya, boleh menjadi tebusan syurga untuk saya, bang, saya akan minta mak saya aibkan saya 1000 kali lagi. Ni mak. Ni yang nama dia mak. Tak rasa bersalah ke malam ni yang kita depan muka mak kita cakap mak yang salah? Ya ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Anak-anak ni generasi yang sangat penting. Saya dan isteri saya, kami jumpa seorang ibu buta dan lumpuh dibuang oleh 7 anak di bawah sebuah jambatan. Menangis tak berhenti. Saya jumpa seorang bapa yang stroke, berak kencing atas katil. Bayangkan, anak-anak tak mau cuci najis dia. Sumpah seranah pula, busuk pengotok. Bau najis atas katil itu sampai punya busuk sampai ke rumah jiran. Jiran kesian datang angkat tolong basuh. Kalian semua ni akan sampai masa kita yang hadir malam ni akan berak kencing atas katil. Jaga. Kita akan tengok mana anak yang tangan dia sanggup berlumuk dengan najis kita. Kita akan tengok mana anak-anak yang akan sumpah seranah kita. Kalau dari sekarang kita tak berusaha untuk betulkan soal agama anak-anak. Anak-anak tak boleh sujud pada Allah waktu subuh, kita buat tak tahu.
balik malam ni sampai rumah lepas habis isyak segini, kita tahu dalam rumah kita tu ada yang tak semayang lagi, tapi mulut tak boleh nak kata apa. Betul tak? Maka pada ketika itu katalah dekat diri kita, akulah ketua keluarga yang sedang mengkafirkan keluarga aku sendiri pada malam ni. Tak maaf cakap. Jadi malam ni kita doa sungguh-sungguh, kita minta pada Allah. sambil zikir, sambil ingat dosa kita. Ya. Lepas zikir terus kita berdoa, kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Kalau sambil zikir, siapa yang rasa malas nak berzikir kuat, yang lidah dia rasa macam nak dengan tak nak berzikir, maka malam ni kata dekat diri sendiri, ya Allah, dosa apa yang aku dah buat sampai lidah aku berat untuk menyebut nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang aku dah buat ni sampai lidah aku berat untuk sebut nama-Mu, ya Allah. Ya. Sambil zikir, sambil kita ingat, muhasabah diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan zikir kita akan melahirkan perasaan takut kita kepada Allah lebih daripada kita takut kepada coronavirus. Takut kepada Allah lebih daripada takut kepada penyakit coronavirus. Hari ini orang takut pada penyakit lebih daripada takut kepada Allah. Betul? Dulu orang pakai nikab, pakai purdah macam bila orang kata lah ni semua pakai nikab, pakai mask tu kan. Jantan pun habis pakai nikab semua. Punya takut dekat penyakit lebih takut daripada corona virus. Tengok pelik kan? Tu bagus pun pakai nikab, tak payah beli mask dah. Kita zikir sama-sama insya-Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Ya Allah, Ya Allah, Ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Serta kasihani dan sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami semenjak kami kecil, ya Allah. Dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pernah berdosa dengan ibu dan ayah kami ketika hidup mereka, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kepada mereka, ya Allah. Kami selalu menyalah-nyalahkan mereka di saat usia tua mereka, ya Allah. Kami biarkan mereka hidup dalam keadaan kesunyian. Kami hanya pulang menziarahi mereka sekali-sekala. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Kami tidak menghargai ketika mereka ada bersama kami. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berdosa dengan ibu dan ayah kami pada hari kematian mereka, ya Allah. Sepatutnya sumbangan terakhir seorang anak kepada mayat ayah dan ibunya, tangan kamilah yang menguruskan mereka, ya Allah. Tetapi kami wakilkan kepada orang lain untuk memandikan mayat mereka sehingga orang lain melihat aib di tubuh mereka itu kerana kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, kami wakilkan kepada orang lain mengkafankan mereka, ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengimamkan solat jenazah mereka, ya Allah. Asbab daripada kejahilan kami, ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang lebih malang lagi, di saat tangan kami akan menyentuh jasad mereka kali terakhir, tetapi kami wakilkan juga kepada orang lain untuk menyambut jenazah mereka dalam liang lahat itu. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berdosa dengan amanah anak-anak dan isteri yang Engkau kirimkan kepada kami, ya Allah. Sepanjang usia perkahwinan kami, tidak ada satu hari pun yang kami pernah menceritakan kebesaran-Mu kepada anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, sepanjang usia perkahwinan kami tidak pernah cerita la ilaha illallah kepada anak dan isteri kami, ya Allah.
Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, dalam rumah kami ada suasana panggung wayang. Keluarga kami hanya sibuk menonton televisyen setiap hari ya Allah. Dalam rumah kami ada suasana restoran yang hanya membincangkan soal makan dan minum hari-hari ya Allah. Dalam rumah kami ada suasana hotel untuk tempat kami tidur dan salin pakaian ya Allah. Tetapi malangnya dalam rumah kami tidak ada suasana masjid ya Allah. Kami tidak pernah mengadakan halaqah Al-Quran bersama keluarga kami. Ampunkan kami ya Allah. Dalam rumah kami tidak ada majlis ilmu. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ketua keluarga yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ketua keluarga yang mampu menyelamatkan diri kami dan keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, jadikanlah kami ibu bapa yang soleh dan soleh. Ya Allah, umat ini jauh dari agama. Umat ini jauh dari rumah-Mu ini asbab daripada kesalahan dakwah kami ya Allah. Kami yang tidak pandai berdakwah ya Allah. Kami hanya pandai mencari kesalahan orang lain ya Allah. Bercakap tentang keburukan orang lain ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami sangat kotor dengan dendam, kesumat, hasad, dengki dan benci membenci ya Allah. Maka bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati keluarga kami ya Allah. Bersihkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Bersihkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasih-Mu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami sangat keras dengan takabur dan sombong serta ego kami ya Allah. Hati kami sangat keras untuk mengalirkan air mata taubat kami kepada-Mu ya Allah. Maka lembutkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati keluarga kami ya Allah. Lembutkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud AS. Ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang mampu menangis setiap hari ya Allah, menangisi dosa-dosa silam kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba pemarah ya Allah. Kami saling benci membenci antara satu dengan yang lain ya Allah, sehingga ada di antara kami yang sanggup memutuskan silaturahim asbab daripada perbezaan ideologi politik di antara kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Maka sejukkanlah hati kami ya Allah. Sejukkanlah hati keluarga kami ya Allah. Sejukkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Sejukkanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagaimana Engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim AS. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami sujud kepadamu ya Allah, jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepadamu ya Allah. Apabila kami bangun dari sujud itu, biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepadamu hingga ke akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mata kami mata yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah, sehingga hari ini mata kami masih melihat yang haram. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah telinga kami telinga yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah, sehingga hari ini telinga kami masih mendengar umpat dan fitnah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mulut kami mulut yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah, sehingga hari ini mulut kami masih bercakap tentang keburukan dan keaiban orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kaki dan tangan kami kaki dan tangan yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah. Kaki dan tangan kami pernah menyakiti orang lain dalam bentuk perbuatan ataupun tulisan-tulisan kami di media sosial. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kemaluan kami kemaluan yang sentiasa sujud kepadamu ya Allah. Kemaluan kami pernah bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak mampu menzahirkan iman kami di saat kami beribadat di hadapan orang ramai ya Allah.
Tapi iman kami hanya terzahir di saat kami duduk seorang diri. Pada ketika itu tidak siapa pun yang mengetahui maksiat apa yang sedang kami lakukan. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Kau takdirkan hari ini menjadi yang terakhir untuk kami, pada hari ini kami maafkan segala kesalahan muslimin dan muslimat terhadap kami. Mereka yang pernah menzalimi kami ya Allah, mereka yang pernah menipu duit kami, mereka yang pernah sebarkan fitnah ke atas kami, mereka aibkan kami, mereka hancurkan maruah kami. Kami sangat malu ya Allah, memandang wajah mereka pun kami tidak mampu ya Allah, kerana kebencian yang sangat menebal ya Allah. Maka malam ini kami maafkan mereka ya Allah. Tukarkanlah kebencian itu dengan doa dan kasih sayang kami untuk mereka ya Allah. Ya Allah, maruah kami hancur ya Allah, kami sangat malu dan benci kepada mereka. Malam ini kami maafkan mereka ya Allah. Tukarkanlah kebencian itu dengan doa dan kasih sayang kami untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jika Engkau takdirkan malam ini menjadi yang terakhir untuk kami ya Allah, matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Engkau matikan kami dengan kesudahan yang buruk ya Allah. Matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan bertaubat kepadamu ya Allah. Matikan kami dalam dakwahmu ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan kepada seluruh penduduk di kawasan ini ya Allah. Ya Allah, datangkanlah nusrah bantuanmu kepada madrasah-madrasah kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami melainkan di saat Engkau ampunkan segala dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah penyesalan kami ini ya Allah. Air mata kami menjadi saksi pada hari kiamat nanti ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.